Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang menonton. Okey, salam kejayaan buat semua calon SPM 2021. Okey, so apa khabar anda semua pada hari ini? Okey, saya doakan anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sihat, okey, dan sentiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, so hari ini anda semua sekali lagi bersama dengan saya Serni untuk kita teruskan sesi kelas Easy Score kita pada hari ini. Okey, yang mana pada hari ini kita masih lagi membincangkan soalan berkaitan dengan subjek matematik. Okey, sebelum kita teruskan sesi kelas kita pada hari ini, apa kata anda semua yang menonton? Okey, apa kata anda like dan juga anda kongsikan sesi kelas kita pada hari ini. Okey, anda kongsikan di Facebook anda kongsikan di Facebook group anda. Okey, anda juga sila berkongsi dengan rakan-rakan anda di grup WhatsApp anda dan juga di grup Telegram anda. Okey, panggil mereka, ajak mereka supaya mereka dapat turut serta bersama dengan kita semua pada hari ini. Boleh? Okey, jadi saya harap anda semua yang menonton dapat bantu untuk kita sama-sama kongsikan sesi kelas kita pada hari ini. Boleh? Okey, hari ini kita akan tengok satu soalan berkaitan dengan topik apa ni? Tak pasti tingkatan berapa. Yang pasti bukan tingkatan 4, bukan tingkatan 5, topik ini. Okey, so yang mana anda boleh dapatkan soalan ini di Facebook page saya. Okey, saya dah post dah soalan yang akan kita sama-sama bincang pada hari ini di Facebook page saya. Okey, jadi saya harap anda sudah pun bersedia berada di tempat duduk anda bersama dengan buku dan juga alat tulis anda. Okey, supaya kita semua dapat sama-sama kira. Okey, sama-sama kira. Jangan tengok saja, jangan hanya dengar sahaja. Okey, so apa kata anda pergi tempat duduk anda dan kita sama-sama buat pada hari ini. Boleh? Okey, so kita tengok soalan dia. Okey, so kita tengok soalan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, so soalannya adalah seperti yang berikut. Okey, so dia kata rajah menunjukkan ORU dan OST ialah sektor bulatan yang berpusat O. Okey, so dia berpusat dekat O. Diberi bahawa OS, diberi bahawa OS sama dengan 7 cm. Okey, so kat atas lah. Dan R ialah titik tengah bagi OS. R tu tengah-tengah. Maksudnya O kepada R dan juga R kepada S tu sama panjang. Okey, dia sama panjang dua tu. Okey, so dia kata dengan menggunakan pi sama dengan 22/7. Okey, dengan menggunakan pi 22/7, soalan minta soalan A. Okey, so soalan A dia suruh anda cari perimeter. Okey, soalan A dia suruh anda cari perimeter bagi kawasan yang berlorek sahaja. Okey, soalan B dia suruh cari luas bagi kawasan yang berlorek. So kita tengok satu persatu. Okey, so dia kata berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan. Maksudnya soalan itu nak dalam perpuluhan. So janganlah buat dalam pecahan. Okey, so ikut apa yang soalan itu minta. Okey, so soalan A. Okey, soalan A dia minta, soalan minta anda cari perimeter bagi kawasan yang berlorek sahaja. Okey, so bagaimana kita nak cari perimeter? Okey, so cara untuk memudahkan urusan anda kira semua ni, cara apabila soalan ni lah, topik ini, so gambar rajahnya seperti lebih kurang macam ni lah. Gambar rajah dia lebih kurang macam ni. So apabila melibatkan soalan macam ini, saya lebih suka untuk kita senaraikan semua bahagian-bahagian ataupun panjang sisi yang terlibat untuk kita selesaikan apa yang soalan itu minta kita cari.
So kita tengok kan, kita senaraikan, okay, bagaimana kita nak cari perimeter bagi kawasan yang berlorek ini. Okay, so perimeter tu apa? Kena tahu juga. Kan, kena tahu juga perimeter tu apa. So perimeter ni adalah ukur lilit. Dalam bahasa mudah, ukur lilit. Maksudnya dia nak tahu keliling ni, panjang dia berapa. Kan, keliling ni, kita kena keliling kawasan ini. Kan, keliling kawasan yang berlorek tu panjang dia berapa. So anda boleh pilih lah anda nak bermula kat mana. Okay, so nak mula kat R ke, pergi S, turun ke bawah, naik ke U, pergi ke R, balik pun boleh, tak jadi masalah. Okay, so terpulang pada anda nak mula kat mana. Boleh. So anda senaraikan, okay. So apa yang saya senaraikan adalah saya bermula dengan U. Okay, U kepada T. Okay, U kepada T. Okay, tambah dengan TS. Okay, tambah dengan TS. Okay, tambah lagi S kepada R. Okay, tambah SR. Okay, dan tambah lagi R kepada U. So ini maksud saya, kita senaraikan, okay, semua bahagian-bahagian, semua sisi-sisi yang terlibat untuk kita menjawab soalan yang mana soalan minta anda cari perimeter bagi kawasan yang berlorek. Boleh? Okay, so selepas itu anda seeloknya, okay, seeloknya gambar rajah ini anda penuhkan dengan maklumat-maklumat yang diberikan oleh soalan. Okay, so soalan kata apa? Soalan beri OS sama dengan 7 cm. Okay, daripada O hingga S ini 7 cm. Okay, dan diberitahu kat situ R ini ialah titik tengah. Okay, diberitahu bahawa R itu ialah titik tengah. So maksudnya dia sama panjang. Okay, so ataupun dengan erti kata lain, 7 itu bahagi 2. Okay, 7 bahagi 2. Okay, so maksudnya kat sini 3.5. Okay, so kat sini pun 3.5. Okay, so kalaulah kat atas ini 3.5, kat bawah ni berapa? Sama jugalah sebab dia berkongsi satu titik pusat yang sama dan dia adalah sektor bulatan. Okay, so dia sama, yang ini pun 3.5. Okay, kat sini pun 3.5 juga. Sebab dia berkongsi bentuk yang, bukan bentuk, panjang yang sama sebab dia pusat yang sama. Okay, so dia adalah radius lah. Lebih kita boleh katakan bahawa dia adalah radius ataupun jejari bagi sektor bulatan tersebut. Boleh faham? Okay, so ini semua maklumat yang kita ada. Okay, ini semua maklumat yang kita ada. Kita ada sudut kat sini 40 darjah. Okay, so berdasarkan senarai yang kita dah buat ini, okay, ada 4. Okay, ada 4 bahagian. Ada 4 sisi yang terlibat untuk kita cari perimeter. Betul tak? Okay, adakah kesemuanya kita belum tahu ataupun sebahagian sahaja? Sebab itulah pentingnya, okay, kenapa kena tulis maklumat-maklumat yang kita dah tahu, supaya kita tahu bahawa sebenarnya yang ini dah ada panjang dia, tak perlu cari pun. Kan, yang ini pun dah ada panjang dia, tak perlu cari pun. So yang kena cari adalah yang melengkung ni. Kan, yang melengkung ni. Kan, yang kena cari adalah RU. Okay, yang perlu anda cari adalah TS. Okay, TS dan juga RU. Dua ni je. Lagi dua dah tahu dah nilai dia. Okay, yang lagi dua kita dah tahu nilai dia. Yang dua tu je yang kita belum tahu. Okay, jadi carilah dua benda tu. Kena cari dua benda tu. Okay, so bagaimana kita nak cari TS? Okay, bagaimana kita nak cari TS? Okay, so kalau kita tengok TS ini kawasan yang melengkung. Betul tak? Okay, TS ini adalah kawasan yang melengkung. Okay, so kita nak cari panjang yang melengkung. Sebahagian daripada bulatan ni. So bagaimana? Nak guna formula apa? Okay, so kita kena guna formula apa? Mungkin boleh beritahu di ruangan komen. Kita nak guna formula apa untuk kita cari panjang lengkuk? Panjang lengkuk bagi sektor bulatan TS ni. Okay, so panjang lengkuk. Panjang lengkuk. Okay, panjang lengkuk bagi bulatan.
Bagi satu bulatan ialah formula dia 2 pi r. Ini memang anda kena ingat ni. Formula ni memang selalu keluarlah, tak kisahlah matematik ke MAT ke, memang selalu guna benda ni. Okey, 2 pi r ataupun 2 pi j, jejari. Okey, r ini radius dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu jejari. Okey, so ini adalah panjang lengkuk bagi satu bulatan yang lengkap. Okey, panjang lengkuk bagi satu bulatan yang lengkap. Yang kita perlukan, yang kita perlukan bukan satu bulatan yang lengkap, hanya sebahagian daripada bulatan sahaja. Okey, sektor ni sebahagian daripada bulatan. Kalau kita buat bulatan penuh, dia penuh macam tu lah. Okey, tapi kita perlukan sebahagian ini sahaja, yang mana bersudut 40 darjah ni. So ini gunanya diberikan sudut kat sini. Okey, satu bulatan sudut dia 360 darjah. Satu bulatan. Yang kita perlukan, TS ini hanya 40 sahaja daripada keseluruhan bulatan. Boleh faham? Okey, so jadi kena letak sudut dekat sini. 40 per dengan 360. Okey, 40 tu sebabnya kita perlukan 40 sahaja. Okey, 360 ni daripada keseluruhan. Keseluruhan 360. Kita hanya perlukan 40 darjah sahaja. Okey, so barulah kita sambung dengan formula ini. Okey, darab dengan 2. Okey, darab dengan pi. Pi sudah pun diberikan nilai dia 22/7. Gunakan nilai yang diberikan. Okey, gunakan nilai yang diberikan. Jangan guna nilai lain. Okey, so darab dengan r ataupun radius. Okey, radius ni maksudnya daripada pusat sehingga ke benda yang kita nak cari. Okey, radius itu maksudnya daripada pusat sehingga kepada garis ataupun kepada lengkuk yang kita nak cari. Kita nak cari lengkuk ini. Okey, so daripada pusat hingga ke lengkuk inilah, yang mana panjang dia 3.5, so 7 cm. Boleh? Okey, so darab dengan 7. So maka dapatlah panjang bagi TS. So cuba kira. Okey, cuba kira dan kongsikan panjang lengkuk bagi TS. Okey, panjang lengkuk bagi TS yang anda dapat berapa? Okey, so kira sama-sama. Saya dah kira dah. Saya tunggu jawapan anda aja. Okey, so cuba kira berkenaan dengan panjang lengkuk TS yang kita cari ni. Okey, so kalau anda kira, anda sepatutnya, kalau anda kira, anda sepatutnya akan dapat 44/9. Betul tak? Okey, saya tulis kat bawah ni dah. Okey, 44/9. Okey. TS sahaja. Okey, TS sahaja. Okey, so jawapan ini anda nak buat dalam bentuk apa sekalipun boleh, tak jadi masalah. Jawapan akhir sahaja ikut apa yang dia minta. Okey. So pada sesuka untuk guna dalam bentuk pecahan. Untuk bahagian kita cari satu persatunya. Okay, sesuka untuk guna dalam bentuk pecahan. Sebab apa? Sebab kalau pecahan, jawapan dia lebih tepat. Okay, jawapan dia lebih tepat. Kalau nak ambil dalam perpuluhan pun boleh, tak jadi masalah. Okay, so kalau perpuluhan 4.889 boleh, tak jadi masalah. Cuma mungkin last kali jadi kurang tepat sikit saja. Sikit saja, tak banyak. Okay, tapi nak cantik buat dalam pecahan. Tak kisahlah. Pecahan tidak wajar ke, pecahan bercampur ke, tak kisah. Boleh je mana-mana. Okay, so itu yang pertama. Boleh setakat ni. Baru satu bahagian kita cari ni. Okay, so kita perlukan yang kedua iaitu RU. Okay, kita dah cari RS. Okay, so kita perlukan bahagian yang kedua iaitu RU. Okay, so kalau kita tengok lengkuk RU ni. Okay, lengkuk RU ni berada kat sini. Betul tak? Dia masih pada sektor bulatan yang sama, cuma dia lebih dekat. Kan, dia tak jauh, yang ni sampai sini. Kan, yang ni dia dekat sahaja. So, yang berbeza adalah dari radius sahaja yang berbeza. Dari segi sudut dia sama. Kan, dari segi sudut dia sama. So, radius dia sahaja yang berbeza. Daripada pusat hingga kawasan lengkuk ini sahaja. Okay, iaitu 3.5. So, menggunakan yang sama juga berbeza dekat sini sahaja. Okay, iaitu radius dia. Okay, so 40 per dengan 360. Okay, darab dengan 2, darab dengan 22/7.
darab dengan 3.5. So beza dia dekat radius sahaja. Boleh? Beza dia satu nilai sahaja, yang lain sama semua. Sebab memang itu formula dia. Okay? So dapat berapa ni? Okay, yang ini dapat berapa? Okay, so silakan kira dan kongsikan jawapan yang anda dapat bagi panjang lengkuk RU. Dapat berapa? Okay, panjang lengkuk RU dapat berapa? Cuba kira. Okay, so kalau lah anda betul-betul kira, so kena kira lah. Kan kenapa saya suruh anda kira ni? Kan kenapa saya suruh anda kira? Sebabnya saya nak latih anda. Biasakan diri anda jawab soalan-soalan bentuk SPM. Inilah salah satu soalannya. Saya bukan main ambil soalan lain. Kan yang saya ambil ini soalan-soalan model SPM sebenar nanti. Soalan anda masih belum ada pasir lagi sebab anda adalah kumpulan yang pertama yang akan menggunakan silibus yang baru. Okey, tetapi soalan ini bentuk soalan macam ni dah ada dalam tahun-tahun yang lepas. Okey, bentuk macam ni dah ada dah. Cuma mungkin susunan nombor berapa situ sahaja yang berbeza. Boleh? Okey, so nombor berapa ni? Dapat berapa jawapan dia? Okey, kalau anda kira anda akan dapat 22/9, betul tak? Okey, 22/9. So dah dapat dah dua benda yang kita perlu cari. Okey, UT dah ada dah 3.5. SR pun dah ada dah 3.5. Okey, TS dah cari 44/9, RU pun dah cari 22/9. So bolehlah tambah ke semuanya untuk dapatkan perimeter. So cuba kira. Cuba kira perimeter bagi kawasan yang berlorek berapa? Cuba kira. Okey, tuliskan ke semua. Okey, sisi-sisi yang terlibat yang dah senaraikan ini. Ini satu lagi kenapa pentingnya perlu senaraikan ni. Okey, supaya anda tak terlepas. Okey, panjang-panjang yang terlibat. Kan, kita senaraikan semua ni supaya kita tahu kita dah ambil semua maklumat yang kita perlukan. Kalau kita tak senarai ni mungkin ada kebarangkalian untuk kita terlepas mana-mana panjang yang terlibat. Okey, so UT sama dengan 3.5. Okey, TS tadi dapat apa? 44/9. Okey, tambah dengan SR 3.5 juga. Okey, tambah dengan RU 22/9. Okey, 22/9, maka anda tambah ke semuanya ni, anda dapatlah perimeter bagi kawasan yang berlorek, iaitu okey 14.33 cm. Boleh? Okey, soalan kata. Soalan kata berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan. Maksudnya selepas titik perpuluhan. Okey, selepas titik perpuluhan kena ada dua nombor. Jangan letak banyak, jangan letak kurang. Ikut apa yang soalan minta. Jangan kita memandai-mandai ubah apa yang soalan dah beritahu. Boleh? Okey, so soalan minta berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan. So selepas titik perpuluhan ada dua nombor. Dah selesai soalan A. Boleh? Okey, so saya harap anda faham berkenaan dengan soalan A ni. So kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B sama juga, masih pada gambar rajah yang sama. Cumanya soalan B dia minta luas. Okey, bagi kawasan yang berlorek. So macam mana pula kita nak cari luas? Okey, bagi kawasan yang berlorek. Okey, so soalan B dia minta anda cari luas pula. Okey, tadi perimeter, sekarang luas pula. Okey, so cara yang sama juga, iaitu first kali senaraikan dulu bahagian-bahagian yang terlibat untuk anda dapatkan luas kawasan yang berlorek. Okey, so kepada anda yang baru bersama dengan saya ucapkan selamat datang. Okey, dan tahniah kepada diri anda. Okey, kerana anda memilih untuk berada di sini pada hari ini. Boleh? Okey, so kita tengok soalan B. Okey, so soalan B, untuk kita dapatkan luas kawasan yang berlorek macam mana?
Okay, so anda tengok pada gambar rajah ini macam mana nak cari kawasan ini sahaja. Kita tak nak yang tak berlorek ni. Kan, kita nak yang berlorek saja, luas. Kan, kalau tadi perimeter. Kan, perimeter ni ukur lilit. Kalau luas ni macam mana pula nak terangkan? Kan, kalau perimeter ni dalam bahasa mudahnya ukur lilit ataupun keliling. Kalau luas ni macam mana nak terangkan? Okay, so sebab. Okay, so luas dia, nak cari luas kawasan yang berlorek. Okay, so nak cari luas kawasan ini, anda kena fikir macam mana. Okay, so anda kena cari semua dulu. Daripada O, S hingga T. Semua luas. Okay, O, S, T. Okay, O, S, T. Okay, kemudian kita tolak dengan kawasan yang tidak berlorek ni. Maka dapatlah kawasan ini. Betul tak? Contohlah, contohnya. Sebagai contoh, okay. So, ada orang kata ada buah lah, buah apple contohnya. Buah apple kan, anda ada buah apple. Okay, anda simpan dalam peti lama mungkin 2-3 hari. Okay, so bila anda nak makan tu, buah apple tu ada rosak sikit. Kan, ada dia buruk sikit kat bahagian tepi ataupun bahagian tepi lah. So, kalau lah anda nak makan, takkanlah nak makan semua, betul tak? So, anda kena potong buang yang dah rosak tu. Kan, so sama dalam kes yang ni. Kan, kita nak kawasan yang elok ni sahaja. Okay, so kawasan yang dah rosak ni kita nak buang. So kita ambil semua dulu, anda ambil sebiji apple dulu, potong yang tidak berkenaan tu. Sama dalam kes ini. Kan, kita ambil keseluruhan dulu, kemudian kita buang, kita potong benda yang kita tak nak tu. Okay, so kita tolak dengan kawasan yang tidak berlorek ni lah. Okay, iaitu ORU ni. Okay, ORU. Senaraikan dia. Labelkan dia kawasan dia. So itu tujuannya. Soalan ini dia label kawasan-kawasan ni. Kan, cuba anda bayangkan kalau tak ada benda ni. Kan, soalan itu beri gambar rajah je. Dia tak label yang ini apa, kat sini apa. Susah lah kita nak buat. Okay, so ini tujuannya diberi label-label huruf-huruf ni. Supaya dia nak anda guna benda tu untuk memudahkan urusan kita. Okay, so cari OST terlebih dahulu. Okay, OST. Okay, so luas bulatan. Luas pula. Tadi panjang lengkuk kan? Tadi panjang lengkuk. Okay, so formula luas bagi bulatan. Okay, luas bagi bulatan. Okay, so formula dia adalah pi r kuasa 2. Kalau tadi 2 pi r. Panjang lengkuk bulatan. Satu bulatan. Yang ini luas bagi satu bulatan yang lengkap. Okay, pi r kuasa 2. So, dua formula ni sangat penting untuk anda ingat, untuk anda tahu dan boleh gunalah. Kan? Pi r kuasa 2 ini adalah luas bagi satu bulatan yang lengkap. Yang kita perlukan hanyalah sebahagian saja. Sama macam tadi juga. Kan? Satu bulatan 360 darjah. Yang kita perlukan 40 darjah sahaja. So, letakkan sudut dia 40 per 360. Lepas tu sambung dengan formula dia ni. Okay, darab dengan 22 per 7 darab dengan 7 kuasa 2. Okay, so kenapa 7 kuasa 2? Sebab kita cari yang semua ni, yang besar, OST ni. So, daripada sini sampai hujung 7 cm. Boleh? So, kirakan. Okay, so ini kawasan yang pertama. Okay, 40 per 360 darab 22 per 7 darab 7 kuasa 2 dapat berapa? Okay, so kalau anda kira, anda sepatutnya, kalau anda kira dengan betul, sepatutnya anda akan dapat 154 per 9. Okay, 154 per 9. Boleh? Okay, so itu yang pertama, OST. Yang kedua, ORU. Sama juga. Beza dia dekat sini sahaja. Okay, sebab ORU adalah kawasan kecil ni. Okay, ORU ni kawasan yang kecil ni. Yang mana radius dia 3.5 sahaja. Okay, guna benda yang sama, berbeza dekat sini sahaja. Jadi 3.5 kuasa 2. Boleh faham? ORU. Okay, so ini OST. Okay, ORU pula benda yang sama sahaja. Sepadan ini je lah. Okay, so ORU. Anda jangan padam pula, anda sambung.
Okey, sambung kat bawah. Okey, ORU adalah 3.5 kuasa 2. Okey, so anda kira dan sepatutnya anda akan dapat 77 per dengan 18. Okey, 77 per 18 sepatutnya. Okey, so ini pecahan tidak wajar. Kalau anda kira-kira dapat pecahan bercampur pun boleh, tak jadi masalah. Okey, so kalau pecahan bercampur yang ini 4, 5 per 18. Kalau yang tadi 154 per 9 itu pecahan bercampur dia adalah 17, 1 per 9. Kedua-duanya betul. Jangan risau. Okey, kedua-duanya betul. Boleh? Jawapan akhir je kena sama je semua dalam perpuluhan. Sampai sini anda nak buat perpuluhan pun boleh, pecahan bercampur pun boleh, pecahan tidak wajar pun boleh. Semua betul. Okey? So, jawapan akhir dia luas bagi kawasan yang berlorek. Tolak saja nilai-nilai tadi. Okey, so OST tadi kita dapat 154 per dengan 9 tolak dengan 77 per 18. Maka dapatlah luas kawasan yang berlorek. Okey, anda akan dapat 12.83. Okey, 12.83 cm kuasa 2. Okey, so luas bagi kawasan yang berlorek 12.83 ataupun kalau dalam pecahan 12 5 per 6. Okey, tetapi jawapan anda mesti dalam perpuluhan sebab soalan minta anda berikan jawapan anda dalam perpuluhan. Jangan tinggalkan dalam pecahan. Walaupun jawapan anda betul, tapi anda akan hilang satu markah akhir. Okey, satu markah bagi menunjukkan jawapan akhir anda tak dapat sebab anda tak menjawab soalan walaupun nilai dia sepatutnya betul. Boleh? Okey, so ini soalan B. Okey, soalan A tadi, soalan B. So saya harap apa yang saya kongsikan hari ini, okey, dua soalan ni anda faham. Okey, anda jelas. So inilah soalan, bentuk soalan yang bakal anda jawab dalam SPM anda nanti, insyaAllah. Okay? So, saya harap apa yang saya kongsikan ini, anda boleh kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Anda ajar rakan-rakan anda yang lain. Supaya anda lebih faham, anda lebih jelas, anda lebih ingat apa yang kita belajar hari ini. Boleh? Okay? So, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya daripada awal sampai sekarang. Tahniah saya ucapkan sebab anda berada di sini. Okay? So, saya doakan anda semua yang sama-sama kira bersama dengan saya pada hari ini. Okay, berjaya dengan cemerlang dalam semua subjek SPM yang anda ambil, khususnya okay, subjek matematik yang kita tengah bincangkan pada hari ini. Okay, so saya rasa sekian saja untuk sesi kelas kita pada hari ini. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Okay, so sekian saja. Bye-bye. Assalamualaikum.